KPM. Kawan-kawan, tolonglah kawan-kawan. Saya mau makan ini. Saya ada jual ini, apa ini panggil? Spoket. Kita ada, ini tempat letak itulah. Angin lah, ini tempat letak angin. Sama dengan inilah, siapa ada bawa skuter ini. Saya ada jual, murah-murah lah, kasihlah. Saya mau makan lah. Maukah? Hah? Tak mau beli ke? Belilah. Ini semua pasal anda lah, sebab bagi pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini, servis motosikal lah, tolonglah belilah. Beli. Mari. Murah saja. Murah. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa pakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Nama saya hari ini Akmal Nazri. Yang tadi Abdullah. Okey, kepada anda semua mungkin tertanya-tanya kan, kenapa aku bawa barang-barang orang kata nak servis motosikal tu? Sebabnya hari ini subjek yang kita nak belajar adalah menservis motosikal. Bukan saya yang ajar. Kalau saya yang ajar, motor tu akan hilang. Jadi, cikgu ini memang cukup hebat. Saya pasti satu Melaka dah kenal cikgu ni. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Inilah cikgu yang mempunyai 20 buah cawangan kedai servis motosikal di Melaka, iaitu Cikgu Azri Ikhwan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, macam mana kedai? Okey, bengkel semua okey? Okey, cuma ada terkesan sikitlah sebab PKP sikit. Tak apa cikgu. Nanti kalau kita nak tukar share partner, beritahu saya. Okey cikgu? Okey, insya-Allah. Okey. Baik cikgu, hari ini kita nak belajar subjek menservis motosikal dan saya pasti format pun dah berubah. Sebelum ni KBSM, betul cikgu? Ya, betul. Dan sekarang ini KSSM. Apa yang ditambah, apa yang ditolak daripada subjek ini cikgu? Mungkin boleh kongsikan sedikit? Okey, untuk subjek MPV menservis motosikal ni, kita cuba sesuaikan dengan teknologi semasa lah. Ya. Jadi kita tambah dalam sebelum ni di KBSM, kita tak ada berkaitan dengan sistem sokongan untuk brake, itu kita sebut sebagai ABS. Okey. Untuk KSSM ni kita masukkan sistem ABS tu. Anti-lock braking system. Okey, ABS kan? Dan ada lagi dalam sistem bahan api, kita perkenalkan yang famous sekarang ni, yang anak-anak muda tergila-gila sekarang ni, iaitu EFI. Electronic Fuel Injection. Ya, tahu tak? Menggantikan karburator. Yes, betul. Ini orang kata dah teknologi baru kan cikgu kan? Kita sesuaikan dengan teknologi semasa. Cikgu, betul ke orang cakap nak ambil subjek servis motosikal ni hanya lelaki saja? Perempuan tak boleh ambil, tak boleh. Betul ke cikgu? Itu satu mitos lah saya. Sebenarnya subjek ni terbuka pada semua gender lah, termasuk lelaki dan perempuan. Janji satu saja, iaitu minat. Minat kena ada, dan sebab itulah cikgu minat pun minat juga, tapi kita jangan lupa kita punya SOP di sini sebab kami sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi sebab itu cikgu, saya minta cikgu untuk kita datang ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh cikgu? Boleh. Silakan cikgu. Okey. Kalau kita nampak dekat sini, yang ni sanitizer dia cikgu, bukan yang ini. Yang ini. Bukan ini. Okey. Okey, silakan cikgu. Alright, dah diikuti dengan... Banyak pula Banyak pula, macam terpencil kan cikgu. Okey. Baik cikgu. Kita pun dah lakukan sanitasi cikgu. Okey, saya pasti kita nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek ini. Rata-rata ni orang semua suka sebab cikgu ajar. Nak tahu betul tak betul? Jomlah kita tengok pandangan pelajar mengenai subjek ini. Let's go. Didik TV KPM. Saya memilih kelas servis motosikal kerana meminati dalam bidang pemotoran. Saya mula berminat sejak mengikuti perlombaan MotoGP. Saya adalah seorang peminat Mark Marquez.
Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azri Puan kerana telah membimbing saya sejak tingkatan 4 hingga kini. Cikgu Azri the best. Sebab saya memang betul-betul minat dalam bidang motosikal ni. Minat saya tu mula timbul sejak saya melihat abang saya membaiki motor di hadapan saya sejak saya umur dah 16 tahun. Saya berharap dengan bimbingan Cikgu Azri, saya dapat menambah ilmu pengetahuan saya dan mengasah kemahiran saya dalam membaiki motosikal untuk menjadi seorang mekanik yang berjaya pada satu hari nanti. Saya meminat membaiki dan modify motosikal. Saya berharap saya dapat belajar semua ilmu motosikal di bengkel. Ridwan, terima kasih ucapkan kepada guru saya Cikgu Wan Zul. Didik TV KPM. Okey, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek ni. Rata-rata je semua dekat tempat sama, dekat motor sama. Itu cikgu punya bengkel ke macam mana tu cikgu? Ya. Itu customer lah. Customer. Anak didik cikgu. Okey, kepada anda semua yang mengambil subjek menservis motosikal ini, saya pasti semua dah tak sabar-sabar bagaimana kita nak tackle subjek ini dan sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Tapi kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Jadi pada 10 Jun hari tu, pukul 10 pagi saya memang tunggu depan komputer. Lepas tu saya buka seorang dulu. Kemudian baru parent saya datang. Jadi bila saya beritahu yang saya dapat keputusan cemerlang tu, dia orang sangat bahagia dan saya pun berasa seronok dapat tengok mereka juga happy. Jadi insya-Allah selepas ini saya akan cuba untuk meneruskan perjalanan dengan menjadi seorang accountant. Saya akan cuba apply apa-apa beasiswa dan juga universiti yang menawarkan perakaunan profesional, dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang accountant dan juga seorang usahawan. Apa yang saya nak katakan, kalau boleh kita belajar ni kasih slow je. Jangan ikut sangat orang, jangan insecure tengok result orang. Percaya pada diri, insya-Allah keputusan SPM korang akan confirm cemerlang. Jadi selepas mendapat tahu keputusan SPM saya rasa sangat-sangat berpuas hati dan gembira kerana nak sampai tahap ambil SPM tu banyak sangat ketidakpastian. Jadi saya gembira sebab keputusan itu bukan sahaja membahagiakan saya tetapi turut membahagiakan kedua ibu bapa saya. Dan insya-Allah rancangan saya selepas ini ialah untuk menyambung A-level dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke mana-mana universiti terkemuka, sama ada di United Kingdom atau United States. Doakan untuk itu. Pesanan saya untuk adik-adik 04 ialah jangan pernah putus asa. Kerana percayalah, siapa yang berusaha dia akan mendapat hasilnya. Walaupun menghadapi kesukaran untuk belajar dalam keadaan norma baru ini, tetapi kalau anda berusaha, insya-Allah pasti akan ada hasilnya. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Itu dia antara pelajar-pelajar yang orang kata berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Saya ucapkan tahniah kepada anda semua sebab saya pastikan belajar di dalam suasana yang orang kata di pandemik ini bukan satu perkara yang senang, cukup mencabar. Tapi kepada anda yang orang kata tak dapat hasil, jangan risau, okey. This is not the end. Alright, okey, kita belajar lagi, insya-Allah cita-cita apa yang diimpikan oleh pelajar-pelajar semua akan tercapai satu hari nanti. Amin. Baik, kita dah kenal dah cikgunya siapa, subjeknya apa, dan sekarang ini kita nak tahu sekolah
pilihan hari ini. Katanya mereka ini semua datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Hang Kasturi, Melaka. Ya, hello. Dah dengar suara diorang? Saya tak panggil, diorang dah ada dah. Ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita nak berkenalan dulu dengan mereka, cikgu. Silakan. Hanya kenalkan nama anda dan juga cita-cita anda. Tak perlu nama sekolah sebab kita tahu semua sekolah yang sama ini. Daripada headphone mahal ni, cikgu. Ini saya tahu headphone untuk gamer ni. Beribu-ribu saya tahu harga dia ni. Zafri, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zafri bin Muhammad Khatib. Saya calon SPM tahun 2021. Dan cita-cita saya nak jadi mekanik yang berjaya lah. Amin, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Seterusnya, Alias. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alias bin Abu Bakar dari SMK ini. Cita-cita saya sama juga macam Zafri ni. Mekanik juga, amin insya-Allah. Okey. Kepada yang lain, kau belum sampai lagi dia punya, orang kata apa? Pusingan. Pusingan. Okey. Kau boleh tutup mic dulu sebab dia macam bergema semua. Okey. Yang seterusnya, Roza. Roza. Dengar tak tu? Roza dengar ke? Saya cakap sorang-sorang ke? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Roza. Saya Muhammad Zaid. Umur saya 17 tahun dan cita saya menjadi mekanik yang berjaya. Amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya Huzaimi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Huzaimi bin Yataruddin. Cita-cita saya menjadi mekanik yang berjaya. Amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Ni siapa nama dia ni? Hidir ke? Hidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idimi Mansur. Cita-cita saya untuk menjadi mekanik yang berjaya. Amin, insyaAllah. Dan terakhir sekali, ni yang tak habis betulkan rambut dia ni. Ikmal lah. Ikmal, pastikan kedudukan awak betul-betul kat tengah kamera awak macam ni. Okey. Alright, silakan. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikmal Arfan bin Rizam. Cita-cita saya menjadi mekanik yang berjaya. Amin, insyaAllah. Okey, ini cikgu antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini untuk belajar bagi subjek menservis motosikal bersama dengan Cikgu Azri Ikhwan. Dan saya pasti penonton-penonton yang mengambil subjek ini pun dah bersedia. Jadi, tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu, silakan kita mulakan kelas kita. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Lambai sikit, cikgu nak tengok, nampak? Okey. Terima kasih. Apa khabar Akmal? Alhamdulillah, sihat cikgu. Okey. So pada petang ni, cikgu akan menyambunglah pembelajaran pada sesi sebelum ni iaitu modul 1. Modul 1 kita fokus kepada amalan bengkel menservis motosikal. Betul. Jadi di dalam amalan bengkel menservis motosikal suka saya imbas kembali bahawa kita merangkumi peraturan bengkel, keselamatan bengkel, susun atur bengkel, rawatan pertolongan cemas, pencegahan kebakaran dan akhir sekali pelepasan sisa pepejar. So itu boleh kita katakan berkaitan dengan bengkel sebab bengkel tempat kerja untuk kita menservis. Jadi untuk modul 2 ni kita pergi pada pengenalan berkaitan dengan motosikal. Jadi modul 2 asas menservis motosikal. Okey, kepada pelajar-pelajar ingat jangan fokus sangat dekat cermin mata cikgu. Dah berkabus ni. Fokus dekat slide cikgu, okey? Okey, sedikit mengganggulah. Okey. Boleh cikgu kita? Boleh. Steady cikgu. Okey, modul 2 seperti yang saya beritahu sebelum ni, asas menservis motosikal. Dalam modul 2 ni kita ada 3 standard kandungan, iaitu 2.1 pengenalan sistem motosikal, yang kedua 2.2 prinsip asas kenalan enjin,
Yang ini saya fokuskan untuk hari inilah. Kita beri lebih masa kepada prinsip asas kendalian enjin. Dan kalau sempat, 2.3 penyelenggaraan berkala motosikal. Okey. So, apa yang ada di atas meja saya sekarang ni, di sebelah saya? Boleh? Boleh saya terus ni? Boleh, cikgu. Ini semua komponen-komponen ataupun alat ganti yang digunakan dalam penyelenggaraan berkala untuk motosikal. Okey. Dalam penyelenggaraan berkala ni, bila motosikal tu dah sampai tempoh tertentu, dia perlu diservis. Jadi ini yang biasa diservis lah. Yang biasa kita tengok, yang selalu kita servis di bengkel-bengkel, ialah minyak pelincir. Ini yang minyak pelincir. Okey. Penapis udara ataupun air filter. Sprocket yang dijual tadi, kemajuan nak makan ke tak nak makan ke dia tadi. Cikgu, tak ada siapa nak beli, cikgu. Tak ada siapa nak beli. Ini sprocket ataupun gegancu. Gancu belakang berserta dengan rantai, chain. Selalu kita buat servis lah. Palang pencucuh ataupun spark plug. Dan banyak lagi beberapa alat ganti yang kita selalu buat servis penyelenggaraan pada motosikal. Itu antara komponen-komponen dia, cikgu. Ini dia antara, kalau tadi cikgu ada sebutkan, kita ada sprocket, kita ada air filter, cikgu. Air filter. Kita ada apa lagi, cikgu? Minyak pelincir. Minyak pelincir. Ya, saya pasti pelajar-pelajar mengambil saya ini, diorang tahu yang mana satu antara komponen-komponen dia, cikgu. Okey. Betul. Silakan, cikgu. Saya teruskan. Boleh, cikgu. Okey, kita pergi pada standard kandungan yang pertama. 2.1 adalah pengenalan sistem motosikal. Jadi kita kena kenal dulu motosikal, sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi sebenarnya pada sebuah motosikal ni terdapat pelbagai sistem yang terbina, yang terjadi untuk sebuah motosikal itu bergerak. Jadi di akhir pembelajaran, standard pembelajaran bagi 2.1 ni, kita harap murid dapat mengenal pasti sistem yang ada pada motosikal. Jadi cikgu dah letak keywords yang penting. Maksudnya dalam fikiran kamu, dalam minda kamu, untuk 2.1 ini adalah sistem. Adalah sistem. Jadi pengenalan sistem motosikal lah. Bila topik ini adalah berkaitan dengan sistem. Okey, kita pergi. Untuk sistem motosikal, saya pergi dengan kasar di permukaan sahaja sebab saya nak bagi masa lebih kepada prinsip kendalian enjin. Okey, sistem yang pertama, yang ini familiar, yang semua orang tahu. Saya tentu Akmal pun tahu, iaitu sistem roda dan tayar. Sistem roda dan tayar ni kita berbicara berkaitan dengan tayar tubeless ataupun tayar tanpa tiub, ataupun tayar bertiub. Okey. Sistem yang kedua adalah sistem pacuan akhir. Sistem pacuan akhir ini bergantung pada motosikal itu sendirilah. Terbahagi kepada 3. Bergantung pada motosikal. Ada motosikal menggunakan pacuan akhir rantai dan gegancu, ataupun chain and sprocket. Ada motosikal yang menggunakan tali sawat, very belt. Biasanya ini digunakan pakai oleh skuter lah. Motosikal jenis skuter. Dan yang ketiga, pacuan akhir aci pandu, drive shaft. Okey. Sistem yang ketiga adalah sistem enjin. Sistem yang ketiga adalah sistem enjin. Sistem enjin kita fokus kepada 2 jenis enjin saja. 4 lejang dan 2 lejang. 4 stroke and 2 stroke. Seterusnya kita pergi pada sistem brake. Sistem brake gelendong ataupun kita sebut drum brake. Brake cakra, kita sebut disc brake. Dan kita ada sistem sokongan yang ini KSSM yang kita masukkan ke dalam silibus kita, iaitu sistem sokongan dia adalah ABS, anti-lock braking system. Ini kita akan huraikanlah. Sistem yang kelima adalah sistem gantungan. Sistem gantungan dan steering. Sistem gantungan terbahagi kepada 2, sistem gantungan hadapan dan sistem gantungan belakang. Sistem gantungan hadapan kita memfokuskan kepada suspensi hadapan, iaitu fork teleskopik.
Manakala untuk sistem gantungan belakang, kita fokus kepada absorber. Yang biasa kita dengar monoshock, twin shock. Itu berkaitan dengan penyerap hentak ataupun absorber. Okey. Lain sistem. Banyak lagi sistem. Kita ada sistem clutch. Sistem clutch ada dua jenis. Sistem clutch automatik dan sistem clutch manual. Okey. Kemudian sistem penyalaan, ignition system. Ignition system ni adalah sistem yang kita memfokuskan pada yang saya baru sahaja tunjuk tadi adalah palang pencucuh ataupun spark plug. Ya. Okey, yang ini kita akan bicarakan dalam prinsip enjin nanti, prinsip kendalian enjin. Okey, dia terlibat. Okey, seterusnya sistem pelinciran. Sistem pelinciran ini minyak pelincir lah. Kalau kat luar biasanya orang sebut minyak hitam. Betul. Okey. Jadi fungsi sistem pelinciran ini untuk mengurangkan geseran di antara komponen. Sebab enjin bila menghasilkan kuasa dia membebaskan haba. Betul. Jadi komponen akan mengembang. Jadi untuk mengelak daripada komponen-komponen ini bergeser sesama sendiri, kita perlukan minyak pelincir lah. Sebagai penghadang daripada geseran. Ya. Okey. Sistem bahan api. Sistem bahan api tadi pun saya dah sebut di awal tadi. Berkaitan dengan EFI, Electronic Fuel Injection, ataupun suntikan bahan api elektronik. Ya. Dan yang lama, yang sekarang ni dah kurang diguna pakai, ada motor-motor tertentu sahaja yang memakai adalah karburator. Itu old school punya lah. Dah lama diguna pakai. Okey. Sistem seterusnya adalah sistem penghidup. Starting system. Sistem penghidup terbahagi kepada dua. Kita ada penghidup tendang ataupun kick starting, dan kita ada penghidup elektrik. Penghidup elektrik menggunakan motor penghidup ataupun starter motor. Itu saya pergi sikit-sikit saja sebab semua ni akan diterangkan dalam modul-modul selepas ini. Cuma kita kena kenal dulu apa itu sistem yang ada pada motosikal. Okey. Masih ada lagi? Yang terakhir, 5 yang terakhir, kita ada sistem kerangka dan reraut. Kerangka, frame. Ada setengah mengistilahkannya sebagai chassis. Itu kerangka. Maksudnya kalau pada manusia, kerangka tu adalah tulang lah. Pada motosikal, kerangka. Dan reraut tu ibarat macam kulit manusia. Jadi pada motosikal kita sebut reraut, itulah cover set. Okey. Sistem yang seterusnya, sistem penyejukan. Ini cooling system. Cooling system ada 3. Penyejukan udara, penyejukan cecair dan penyejukan minyak. Sistem penyejukan udara dia terbina sendiri melalui sirip-sirip udara yang ada pada badan fizikal luar enjin. Sirip tu. Itu sebenarnya bertujuan untuk menyejukkan enjin. Yang kedua, sistem penyejukan cecair. Ini yang biasa selalu kita guna pakai kat luar, dah jadi trend sekarang ni. Motosikal yang sisi-sisi lebih besar. Menggunakan kalau pelajar saya dia sebut coolant. Tapi sebenarnya itu adalah radiator. Okey. Coolant adalah cecair penyejuk yang dimasukkan ke dalam radiator untuk menyejukkan enjin. Okey. Yang terakhir, sistem penyejukan minyak. Dia lebih kurang dengan radiator, cuma radiator menggunakan cecair. Yang ini menggunakan minyak. Jadi dia punya tu lebih kurang sama. Okey, sistem yang ke-13 adalah sistem gear transmisi. Ini sistem gear ni untuk kelajuan lah. Dia akan menukarkan daya kilas kepada kelajuan yang berbeza ikut gear. Okey, ini gear transmisi. Sistem yang ke-14, sistem elektrik, kita bahagi kepada 2. Yang pertama, sistem lampu dan penunjuk. Yang kedua, sistem bateri dan cas. Dan akhir sekali, sistem exhaust. Sistem exhaust itu membebaskan gas-gas exhaust ke udara. Okey, itu secara kasar, roughly saya tunjukkan sistem-sistem yang ada pada motosikal. Okey, itu antara dia cikgu Okey, cikgu, saya macam terlupa cikgu, saya terlupa nak ambil helmet kat motor saya lah cikgu. Helmet Shoei saya. Okey, kita nak bertirai dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, tapi boleh saya ingatkan dulu.
Apa dia, cikgu? Saya. Kita break kejap je, cikgu. Boleh, cikgu? Okey, silakan. Okey, pada anda sebenarnya kemudian selepas ini kita akan sambung balik dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Cara membasuh tangan dengan betul. Tuangkan sabun di telapak tangan dan gosok keseluruhan tangan anda. Ikuti langkah seperti ini selama sekurang-kurangnya 30 saat ke 1 minit. Kemudian, bilas sabun dengan air sehingga bersih dan gunakan siku anda untuk menutup paip air. Gunakan kertas tisu yang tersedia untuk keringkan tangan dan gunakan tisu yang sama untuk membuka pintu bilik air. Jangan lupa untuk membuang tisu yang terpakai dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Najib dalam Road to Success SPM 2021. Saya cakap 2 kali bukan? Okey, cikgu, tadi kita dah tahu dah antara sistem yang ada dalam motosikal, kesemuanya ada 15, betul cikgu? Ya, betul. Macam mana? Cerdik tak saya? Silakan cikgu, kita sambung balik. Untuk menguasai SPM 2021 bagi subjek menservis motosikal, kamu semua perlu mengetahui kelima-15 sistem yang ada pada motosikal dan cikgu cadang kepada kamu, setiap sistem tu kamu kena ingat sekurang-kurangnya 5 komponen. InsyaAllah kamu boleh menghuraikan segala sistem yang ada. Kita akan kaitkan dengan modul-modul selepas inilah, modul 4, 5, 6 dan 7. 5 dalam 15 yang cikgu terangkan tadi tu Okey, baik. Okey. So kita pergi pada, boleh saya teruskan Boleh cikgu. Okey, kita pergi kepada 2.2 prinsip asas kendalian enjin. Okey, yang ini yang cikgu nak fokuskan hari ini sebenarnya. Okey. Jadi standard pembelajaran, objektif untuk yang ini, kita berharap murid dapat menerangkan asas kendalian enjin 1 silinder 2 lejang dan 4 lejang berdasarkan standard pengeluar. Okey. Jadi untuk topik ini, cikgu dah buat keywords dia kat tepi tu. Jadi dalam minda kamu, bila prinsip enjin, dia berkaitan dengan enjin bekerja. How a engine works. Ya. Okey. Okey, sebelum kita pergi pada kendalian enjin 4 lejang, suka saya perjelaskan, saya ingatkan dulu, saya kenalkan dulu kamu dengan komponen-komponen yang akan kita huraikan, yang akan kita terangkan pada setiap lejang tadi. Nanti Okey. Yang pertama adalah palang pencucuh ataupun spark plug. Okey. Ini gambar dia, spark plug. Okey, yang kedua adalah injak masuk, intake valve. Intake valve. Yang tulisan warna merah. Yang ketiga injak exhaust valve. Yang keempat campuran bahan api dan udara. Okey, campuran bahan api udara ni kita kena tahu bahawa dia datang daripada karburator. Bahan api tu adalah petrol. Petrol yang telah bercampur dengan
udara dekat karburator disalurkan ke dalam silinder. Ini kita namakan silinder lah. Melalui salur masuk. Okey. Lagi kita tengok omboh. Ini semua tahu. Omboh itu adalah piston. Okey. Ruang pembakaran di mana berlakunya pembakaran untuk menghasilkan kuasa, menghasilkan tenaga, dan kita sebut ruang pembakaran. Dan kita ada lagi aci engkol. Aci engkol ataupun kita kenali sebagai crankshaft. Okey. Yang paling penting, kita kena tahu apa itu TTA, apa itu TTB. Okey. TTA dan TTB adalah takat terakhir atas. Maksudnya di mana takat terakhir omboh tu boleh bergerak, omboh tu boleh pergi. Omboh ni dia bergerak turun naik. Jadi paling tinggi dia boleh pergi, itulah TTA, takat terakhir atas. Omboh ni tadi ya. Okey, manakala TTB takat terakhir bawah. Jadi omboh bergerak turun, paling jauh dia turun ke bawah, itu adalah TTB, atau dalam bahasa Inggeris dia TDC, top dead center. Untuk atas, untuk bawah, bottom dead center, BDC. Okay, jadi kamu kena kenal dulu yang ni. Ciri-ciri yang ada pada silinder. Ini silinder. Okey. Seterusnya kita akan pergi pada kenalian enjin 4 lejang. Baru kita masuk pada prinsip enjin 4 lejang ni tadi. Okey. Bagi saya, kalau pelajar menservis motosikal tak dapat menerangkan tentang enjin, maksudnya dia tak ada minat. Sebab ini ibarat jantung kepada motosikal. Betul. Jadi kita kena kenal. Bila orang tanya kita macam mana enjin bekerja, kita boleh terangkan. Daripada lejang masuk sehingga lejang exhaust. Jadi untuk kenalian enjin 4 lejang, kita ada 4 fasa. Bermula kamu on switch, hidupkan enjin motosikal, enjin dah mula bekerja. Fasa pertama yang berlaku adalah lejang masuk ataupun intake stroke. Okey. Yang kedua, fasa lejang mampatan, compression stroke. Lejang yang ketiga adalah lejang kuasa, power stroke. Yang keempat, lejang exhaust stroke. Ini melengkapkan sekali kuasa. Sekali kuasa bukan bermaksud nilai kuasa tu. Sekali menghasilkan kuasa. Banyak atau sikit, kuat atau rendah, itu bergantung pada prestasi enjin. Tapi sekali dia menghasilkan kuasa untuk satu kitaran lengkap. Begitulah dia bergerak sehinggalah kamu off enjin, matikan enjin. Enjin akan berhenti bekerja. Jadi cikgu bagi perkataan untuk memudahkan calon-calon, untuk memudahkan pelajar-pelajar saya, untuk menerangkan pada setiap enjin ni. Jangan takut, senang sahaja. Ingat perkataan ini. Oicha. Apa cha? Oicha. Oi, sorry kak. Jadi ingat oicha. Okey. O itu untuk menggambarkan bagaimana omboh tu bergerak. I untuk injak, valve. Untuk injak masuk dan injak exhaust. C merujuk kepada campuran bahan api dan udara. Manakala akhir sekali A adalah aci engkau berputar. Jadi kamu gunalah keempat-empat ini untuk menerangkan setiap lejang. Apa yang berlaku pada setiap lejang. Okey. Kata kunci dia OICA, O-I-C-A. Ya, O-I-C-A. Itu kata kunci yang perlu disematkan dalam pemikiran kamu, ingatan kamu. InsyaAllah kamu boleh jawab nanti. Amin. Okey, kita pergi lejang fasa yang pertama. Lejang masuk. Okey, ataupun intake stroke. Okey. Ini gambar rajah intake stroke. Jadi kita tengok dulu gambar rajah, kita tengok di mana kedudukan omboh. Omboh berada di TTB. Gambar ni gambar statik. Kalau video kita boleh nampak pergerakan dia. Kalau gambar kita tengok pergerakan terakhir bagi omboh. Sekarang ni omboh berada pada TTB. Ini bermaksud omboh bergerak daripada TTA ke TTB. TTA ke TTB, daripada atas turun ke bawah. Okey. Bagaimana pula dengan injap? Kita tengok injap masuk dan injap exhaust. Okey. Kalau kamu fokus pada injap masuk, dia bergerak ke dalam. Itu menunjukkan
injak ini terbuka sebab ada ruang di tepi kiri dan kanan injak tu. Okey. Untuk membenarkan campuran bahan api dan udara masuk ke ruang pembakaran. Ya. Berbeza pula dengan injak exhaust. Dia tetap dengan kedudukan asal dia, iaitu dalam keadaan tutup. Jadi ringkasan dia, injak masuk terbuka, injak exhaust tertutup. Okey, bagaimana pula dengan C? Kita pergi pada C. C itu adalah campuran bahan api dan udara. Bila namanya lejang masuk, dia merujuk kepada campuran bahan api dan udara sebenarnya, pelajar-pelajar. Jadi senang. Dah tahu tajuk dia, lejang masuk. Ini menunjukkan campuran bahan api dan udara masuk melalui injak masuk ke ruang pembakaran. Macam cikgu cakap tadi, dari mana datangnya? Campuran bahan api itu adalah petrol yang bercampur dengan udara dari karburator masuk melalui injak masuk. Okey. A, yang terakhir A. A itu adalah arcing anchor ataupun crankshaft. Okey, pada ketika ini crankshaft dah berputar. Sebab ombak bergerak disebabkan crankshaft yang berputar, yang berpusing. Jadi arcing anchor telah melengkapkan separuh pusingan 180. Itu membuatkan ombuh berada di TTB. Jadi untuk satu pergerakan, satu strok, pusingan dia adalah separuh pusingan, iaitu 180. Okey, itu lejang masuk. Boleh pelajar-pelajar? Faham ke pelajar-pelajar kita? Ada apa-apa soalan nak tanya kepada cikgu? Boleh? Ada soalan boleh angkat tangan? Ada yang tanya? Ada ke? Ataupun cikgu teruskan? Alhamdulillah faham, Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Cikgu, mungkin Zafri nak tanya macam mana dapat chicken dinner ke apa ke? Okey, ada apa nak tanya Zafri? Tak ada Zafri Oh, tak ada. Tak ada. Okey. Kita pergi lejang yang kedua. Fasa yang kedua, lejang mapatan ataupun compression stroke. Compression stroke. Okey, sama juga kita libatkan perkataan yang cikgu perkenalkan tadi, OICA. Kita tengok ombuh. Ombuh bergerak daripada TTB ke TTA. Sekarang ni dia bergerak daripada bawah ke atas sebab nak dimampatkan campuran bahan api dan udara tadi. Injak masuk. Okey, pada ketika ini kedudukan kedua-dua injak ni dalam keadaan tertutup. Sebab supaya campuran tadi tak keluar. Betul-betul dikompreskan di ruang pembakaran. Campuran bahan api dan udara dimampat dan arcing anchor berputar satu pusingan 360 darjah. Okey. Bagaimana dengan lejang bagaimana dengan lejang kuasa? Oh, sorry. Boleh ke cikgu? Cikgu tekan lagi cikgu. Okey. Lejang kuasa. Ini fasa yang ketiga. Fasa yang paling penting. Fasa yang paling penting di mana terhasilnya kuasa. Okey, jadi masa ni ombuh bergerak daripada TTA ke TB sebab palang pencucuh mengeluarkan percikan bunga api untuk membakar campuran bahan api dan udara. Seterusnya menghasilkan kuasa ataupun tenaga kepada enjin untuk menggerakkan motosikal lah. Pada ketika ni, arcing anchor berputar 1,5 pusingan, iaitu 540 darjah. Okey, lejang yang terakhir, lejang exhaust. Okey, lejang exhaust, sekali lagi, tadi, ombuh bergerak atas ke bawah, bawah ke atas, atas ke bawah. Sekarang ni yang terakhir, dia bergerak daripada bawah ke atas, daripada TTB ke TTA. Pada ketika ini, injak masuk pula yang tertutup, manakala injak exhaust yang buat kerja, injak exhaust dalam keadaan terbuka. Sebab nak membenarkan campuran bahan api yang terbakar tadi, dah jadi sisa exhaust, dia akan keluar melalui injak exhaust. Dan ini akan melengkapkan keseluruhan kitaran untuk menghasilkan sekali kuasa, iaitu 720 darjah. Okey, arcing anchor berputar. Dua bersamaan dengan dua pusingan. Okey, Akmal? Ya. Boleh ikut lagi? Boleh cikgu. Saya faham cikgu. Saya mak motor. Okey, itu kitaran bagi enjin 4 lejang. Ya. Boleh kita terus pada soalan? Silakan cikgu. Ya. Okey. Cikgu tanya siapa tu tadi kat depan? Okey, ini soalan pelajar-pelajar. Soalan contoh
yang mengikut format yang sebenar untuk SPM 2021. Ya. Ya. Jadi kamu kena biasakan dengan format-format inilah. Okey, soalan yang pertama. Kita nak cari yang jawab dulu ke kita nak baca soalan dulu? Kita volunteer dulu. Siapa? Dia baca soalan dan jawab terus. Siapa volunteer? Siapa? Alias Bantu. boleh, Alias? 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 Ya. Okey, jangan buat tak dengar Okey, Alias. Awak nampak tak slide ini? Nampak kan? Sekejap. Ni. Nampak? Tak nampak lah. Oh, tak nampak Okey, tak apa. Cikgu tolong bacakan soalan pada Alias. Nanti Okey, Alias jawab. cikgu bacakan Alias fokus. Okey. Alright. Berikut adalah jenis lejang yang berlaku dalam prinsip asas kendalian enjin 4 lejang. Dia bagi A. Lejang masukan, B. Lejang mampatan, C. Lejang kuasa, D. Lejang exhaust. Arahan dia, padankan jenis lejang tersebut dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Okey, kita tengok ruang jawapan. Okey. So pada ruang jawapan ada pernyataan dia. Jadi kita kena padankan dengan jenis lejang tu. Okey. Pernyataan yang pertama, campuran ban api dan udara terbakar. Okey, Alias. Kat lejang mana berlakunya pembakaran pada campuran ban api dan udara? Lejang mampatan. Betulkah lejang mampatan? Betul. Okey, kenapa dia terbakar sebenarnya? Untuk apa dia terbakar? Untuk menghasilkan kuasa. Okey, betul. Kalau menghasilkan kuasa, sepatutnya lejang apa? Perkataan kuasa tadi. Lejang kuasa. Ya, tepat. Lejang kuasa. Jadi, nama lejang tu merujuk kepada apa yang berlaku pada campuran ban api dan udara. Okey? So, kita tengok jawapan dia. Okey, betul. C. Okey? Pernyataan yang kedua. Okey. Boleh terus ni, Alias? Boleh. Boleh. Injak exhaust terbuka manakala injak masuk tertutup. Okey. Lejang apa, Alias? Lejang... Tengok apa yang terbuka. Lejang terbuka. Injak apa yang terbuka sekarang ni? Injap exhaust. Lejang exhaust, cikgu. Lejang? Exhaust. Ya, betul. Lejang exhaust sebab menunjukkan injak exhaust itu terbuka. D. Okey. Pernyataan seterusnya, aci engkol berputar separuh pusingan. Ya. Cikgu, saya rasa Alias dia pressure cikgu sebab dia tengah live sekarang. Kita dapat jawab, so dia pressure. Okey, kita minta ni. Huzaimi, boleh Huzaimi? Boleh Huzaimi? Boleh? Huzaimi? Boleh. Boleh. Okey, Huzaimi, aci engkol berputar separuh pusingan. Lejang mana? Separuh. Separuh pusingan berapa? Berapa darjah? 360. Itu satu pusingan. Separuh berapa? 180. 180. Ya, 180. Jadi lejang apa? Sejak lejang 180. Jangan cakap lejang 180 Dia bermula dengan 180. Lejang apa? Lejang apa? Bermula dengan 180. Lejang apa yang bermula? Apa dia? Ini tadi apa dia? Main PUBG ke atau dengar cikgu ajar tadi ni? Apa cikgu bagi Okey, jadi lejang masuk. Lejang masuk. Okay. Cara nak ingat untuk cikgu bantu. Cara nak ingat untuk aci engkol ni berputar. Ya. Setiap lejang aci engkol berputar 180. Jadi lejang masuk 180. Nak pergi lejang 2 tambah lagi 180, 360. Lejang yang ketiga, lejang kuasa, tambah lagi 180, 540. Lejang yang keempat, tambah lagi 180, 720. Ya. Itu cara nak ingat dia. Okey? Okey. Boleh Uzaimi Teruskan. Yang akhir sekali, injak masuk dan injak exhaust tertutup. Dah bagi dah jawapan tu. Dah bagi jawapan dah. Okey. Dah bagi jawapan. Jadi, lejang mampatan di mana kedua-dua injap itu tertutup.
tertutup. Okey, itu dah. Cikgu, sebelum kita nak pergi ke soalan seterusnya, kita bertirai dulu boleh, Cikgu? Boleh. Okey, baik. Kepada anda semua, jangan mana selepas ini kita ada lagi soalan ni. Kita nak tanya kepada murid-murid kita daripada SMK Hang Kasturi Melaka. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Murid-murid masuk kelas. Siap, kita masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, tadi kita dah tahu dah, kita dah tanya kepada mereka, cikgu kan, mengenai soalan servis motosikal ini dan seterusnya. Kita ada soalan juga kepada mereka ni. Ini, mana Huzaimi ni? Dah lari kot. Ada, alhamdulillah. Welcome back Huzaimi. Okey cikgu, jom kita sambung. Okey, ini contoh soalan yang kedua. Okey, cikgu bacakan soalan dia. Ya. Berikut adalah jenis lejang dalam prinsip kendalian enjin bagi enjin satu silinder 4 lejang. Ya. Diberi A adalah lejang kuasa, B adalah lejang masuk. Ya. Padankan pernyataan prinsip kendalian enjin berikut dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan. Okey, sekarang ni antara dua lejang, antara dua jenis lejang saja. A lejang kuasa, B lejang masuk. Ya. Jadi lejang mapatan dengan lejang exhaust tu tak payah fikirlah. Ya. Maksudnya kita dah kecilkan pada dua lejang. Betul. Okey, kita tengok pernyataan dia. Okey. Kelaskan pernyataan prinsip kendalian enjin berikut dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Okey, pernyataan yang pertama. Okey, dengar betul-betul. Okey, pelajar-pelajar dengar betul-betul. Pelajar-pelajar ada kertas tak dekat depan ada dengan kertas pen? tak? Fokus betul-betul. Ada ke? Okey. Nanti semua sekali tulis jawapan dan 1, 2, 3 semua tunjuk jawapan anda. Kita buat sama-sama. Kita jawab sama-sama. Boleh? Boleh Boleh tak? Baru nak cari pen dengan kertas ke, Hidir? Cuba angkat kertas. Cuba angkat kertas. Aduh. Cuba angkat kertas. Mana kertas? Kertas dengan pen. Hidir. Okey. Okey. Alright, cikgu. Dah bersedia. Jom, let's go. Okey, jom kita tengok. Ayo. Okey, injak exhaust tertutup manakala injak masuk terbuka. Jadi ada dua injak. Betul. Injak exhaust tadi tertutup dan injak masuk terbuka. Okey, kamu highlightkan pada injak masuk terbuka tu. Pada lejang mana injak masuk terbuka. Okey. Pernyataan yang kedua. Yep. Ya, Kemal. Okey, ombuh ditolak ke bawah kerana letupan daripada pembakaran. Jadi ombuh bergerak ke bawah. Maksudnya daripada titik A ke titik B disebabkan letupan daripada pembakaran. Fokus pada pembakaran. Okey. Okey, pelajar-pelajar. Boleh? Are you with me? Boleh. Ya, diorang bersama dengan cikgu. Okey, aci engkau berpusing 1,5 pusingan.
1,5 pusingan. Okey, kalau melengkapkan kitaran tu 2 pusingan. Ini 1,5. Lejang mana? 1,5 pusingan. Kalau 1 kitaran 2 pusingan. Okey. Yang keempat, campuran bahan api dan udara disedut ke dalam silinder. Bahan api dan udara daripada karburator tadi disedut masuk ke dalam silinder. Yang terakhir, palang pencucuh mengeluarkan percikan bunga api. Keluar percikan bunga api, palang pencucuh pada lejaman. Okey? Kamu boleh bagi jawapan masing-masing? Boleh ke? Semua dah dapatkan tadi soalan yang diberikan oleh Cikgu Ikhwan tadi, Cikgu Azri Ikhwan kita. Hanya meletakkan A saja atau B, Cikgu, betul kan? Ya. Hanya letakkan A dan B saja. Ya. Okey, boleh kita tengok? Okey, boleh ke? Semua dah jawab? Okey, angkat kertas masing-masing. Okey, angkat kertas. Okey. Okey. Ilyas, Zafrida, Huzaimi, Roza, Hidir. Okey. Kalau tak dapat pun tak apa. Yang penting jangan tiru kawan. Okey, kekalkan kat situ. Kita semak sama-sama. Pernyataan yang pertama adalah B. Lejang masuk. Ya. Okey. Pernyataan kedua, A. Lejang kuasa sebab melibatkan pembakaran. Betul. Okey. Yang ketiga, juga A. Sebab aci engkau berpusing 1,5 pusingan, iaitu masa menghasilkan kuasa. Pernyataan yang keempat, B. Lejang masuk, disedut masuk. Ya. Dan akhir sekali, palang pencucuh mengeluarkan percikan api, tentulah lejang kuasa. Okey, siapa semua betul? Cuba angkat tangan. Okey, sekali lagi kita tengok siapa semua betul. Sebab cikgu nak bagi motor ni. Okey. Nampak cikgu? Alhamdulillah. Okey, cantik. Baik cikgu, nampaknya kat sini cikgu mereka memang mengikuti apa yang cikgu ajar, dan saya pasti pelajar-pelajar di rumah juga faham apa yang cikgu ingin sampai kepada anda bagi bab ini cikgu kan. Okey, jadi cikgu, mungkin cikgu nak buat rumusan secara ringkas mengenai subjek yang kita dah belajar pada petang ini cikgu, silakan. Okey, apa yang kita telah belajar pada petang ini, murid-murid kena boleh menerangkan prinsip kedalam enjin 4 lejang. Kerana 4 lejang ni banyak diguna pakai oleh motosikal sekarang ini. Betul. Untuk pengetahuan kamu, 2 lejang ni ke arah dah untuk dikurangkan. 125Z. Yes, sebab dia boleh membuat pencemaran kepada alam sekitar. Jadi 4 stroke penggunaan dia akan lebih meluas. Jadi saya harap murid-murid dapat menerangkan dengan baiklah. Menggunakan keywords dia Oicha. Okey, itu saja. Jadi terima kasih banyak kepada Cikgu Azri Ikhwan dan juga pelajar-pelajar daripada SMK Hang Kasturi Melaka kerana dapat bersama dengan kita pada petang ini, dan juga kepada anda semua terima kasih banyak kerana dapat juga kita belajar sama-sama mengenai subjek menservis motosikal. Saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan adik-adik semua. InsyaAllah semuanya menjadi orang kata keputusan yang cemerlang dan juga cita-cita yang diimpikan pun akan tercapai. Baik, kalau ada salah dari saya mohon maaf. Kita jumpa untuk subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri dalam Road to Success SPM 2021. Ingat, Oicha. Kak. Bye-bye, lambai. Bye-bye. Lambai kat kawan-kawan. Betul adik, saudara semua masuk. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Faizah Mustafa, Pengetua SMK Hang Kasturi, ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada Didik TV, terutama sekali Cikgu Azri Ikhwan atas perkongsian kemahiran bagi mata pelajaran menservis motosikal. Dengan perkongsian ini, saya harap anak-anak murid kita calon SPM bagi subjek ini dapat menambah kemahiran teknik menjawab dan seterusnya dapat membantu mereka menjawab soalan SPM dengan cemerlang kelak. Semoga perkongsian ini memberi manfaat yang besar kepada anak-anak kita. Sekian, terima kasih.